Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, saya Cikgu Khairul Isam bin Mak Useng. Kita akan teruskan pembelajaran kita secara ni. Yang ni awak tengok ni saya dah rakam lah. Saya dah rakam untuk bagi yang kurang berkesempatan untuk melihat untuk menonton secara Google Meet sebab kita banyak kekangan kan. Uh, Okey. Uh, yang pertama macam cikgu dah uh, terangkan untuk sebelum ni dah dengar yang untuk pembelajaran Google Meet tu, apa yang cikgu dah terangkan iaitu satu, sediakan buku teks digital, sediakan buku nota, sediakan buku latihan. Uh, dan awak boleh sambung daripada uh, buku tahun lepas. Kalau tak habis lah, kalau dah habis, gunakanlah buku yang baru. Okey, untuk tahun ni awak akan sambung untuk pembelajaran sejarah tingkatan 3. Okey, yang pertama awak mesti ada buku teks. Buku teks. Ni macam saya dah tunjukkan ni adalah buku teks. Teks tingkatan 3 untuk tahun ni. Yang ni digital lah. Awak boleh download dan saya dah ada dalam, kalau awak boleh tu, saya dah bagi link untuk channel bagi download buku-buku teks. Dalam tu ada juga buku sejarah, download lah. Okey. Kalau semua ada buku tu, awak boleh rujuk yang ni sebab saya pun akan mengajar melalui ini dan juga uh, akan menggunakan slide. Slide yang saya ni lah untuk lebih awak nampak. Okey. Untuk tahun ni macam untuk tingkatan 3, kita ada 8 bab juga. Kita ada 8 bab. 8 bab yang awak perlu belajar dan perlu dihabiskan sebelum bulan 10. Sebelum lah. Okey. Yang pertama, kedatangan kuasa barat. Bab yang kedua, pentadbiran negeri-negeri Selat. Pentadbiran negeri-negeri Melayu bersekutu. Pentadbiran negeri Melayu tidak bersekutu. Pentadbiran barat di Sarawak Sabah. Kesan pentadbiran barat. Dan juga penentangan serta kebijaksanaan Raja Pembesar Melayu menangani cabaran barat. Okey. Macam cikgu dah bagi tahu dalam Google Meet, kamu akan disediakan satu modul. Modul tu adalah sebagai bukti ataupun evidence bagi PBD kamu. Yang berasaskan kelas. Okey. Nanti BD tu akan dijadikan sebagai evidence untuk awak tengok awak boleh tak pergi kepada tahap penguasaan berapa. TP1, TP2 atau TP3. Okey. Ataupun naik selain daripada 3, P4 sampailah TP6. Okey. Okey, tanpa melengahkan masa, cikgu akan terangkan untuk bab 1 kita. Okey, untuk bab 1. Kalau tengok dalam buku teks, tengok buku teks awak. Kita tengok buku teks dulu. Dan satu lagi, bila awak buka benda ni, salah satunya dia lembar sikit kalau pakai komputer ataupun laptop mungkin okey, atau kalau pakai handset yang spek dia rendah, mungkin awak akan rasa lambat sikit. Okey. Okey, tengok bab 1. Itu kedatangan kuasa barat. Okey. Cikgu hari ni cikgu akan sentuhkan salah satu apa yang awak akan belajarkan, kestabilan. Itu menerangkan kestabilan dan kemakmuran negara kita dan menghuraikan faktor kedatangan kuasa barat ke negara kita. Yang tu cikgu nak sentuh dua yang tu dulu. Okey. Okey, cikgu pergi kepada slide. Kita tengok slide lah. Okey, senang Kita tengok slide.
Awak tengok slide ya. Uh, ya, harap awak semua nampak lah. Okey, kedatangan kuasa barat. Apa yang saya guna aja, yang terangkan, ni lah dua ni hari ni. Okey, dua ni. Okey, tengok yang pertama 1.1 iaitu kestabilan dan kemakmuran negara kita. Ah, Okey. Yang pertama kita tengok kepada maksud kestabilan. Kestabilan tu apa maksud kestabilan? Kestabilan tu merujuk kepada sistem pemerintahan dan juga pentadbiran yang stabil. Stabil ni maknanya tak ada pergaduhan, tak ada peperangan, tak ada perebutan kuasa. Stabil. Aman lah. Okey, kemakmuran merujuk kepada kemajuan sumber ekonomi daripada hasil bumi. Kemakmuran ni maknanya kekayaan dia, hasil bumi. Makmur, negara tu aman dan makmur. Aman, stabil. Ha, dan kemakmuran tu ekonomi dia yang kita panggil maju. Dari segi hasil bumi. Okey. Okey, tengok dari segi faktor kenapa uh, sebuah tempat tu kestabilan. Dia ada kestabilan. Okey, pertama dipengaruhi oleh sistem pemerintahan beraja dan pentadbiran yang cekap. Pentadbiran raja yang cekap, raja yang adil, tak menganiaya rakyat. Okey. Yang kedua, sistem perundangan dan struktur sosial masyarakat tersusun dan sistematik. Maknanya rakyat dia hidup aman daripada golongan atasan, golongan atasan menolong golongan bawahan yang kesusahan. Contoh, golongan bawahan memberi kerjasama apa yang diarahkan oleh golongan atasan. Itu maknanya perundangan struktur sosial masyarakat tersusun dan sistematik. Okey, yang seterusnya semangat muafakat antara golongan pemerintah dengan golongan diperintah. Ni memberi kerjasama antara dua golongan tu, golongan diperintah, golongan pemerintah. Dan yang keempat iaitu hasil hubungan luar dapat dijalankan dengan berkesan. Bila dalam negara stabil, negara-negara aman, maknanya orang luar yakin untuk datang ke negara kita, ke tempat sesebuah negara tu yang aman dan makmur untuk berniaga, untuk menjalinkan hubungan. Okey. Okey, faham semua apa yang saya terangkan? Okey. Dan yang seterusnya kemakmuran. Apa faktor yang membawa kepada kemakmuran? Okey, yang pertama dipengaruhi oleh kekayaan. Hasil dia kaya, hasil banyak, bumi. Hasil bumi banyak. Hasil bumi tu dalam perut bumi lah dan juga sumber alam. Hasil bumi maknanya benda yang ada dalam bumi. Sumber alam ni benda yang ada atas tanah. Okey. Okay, antaranya faktor ialah kekayaan hasil galian, kesuburan tanah, sumber makanan, kelautan, flora dan fauna. Yang ni semua hasil lah, hasil daripada hasil bumi dan juga hasil alam. Banyak. Dan benda ni membawa kepada kemajuan ekonomi dia dan terus membawa kepada kemakmuran sesebuah negara dari segi ekonomi. Okey, seterusnya kemuncak kemakmuran negara ialah perkembangan kegiatan keintelektual dan persuratan. Keintelektual ni maknanya adanya cerdik pandai dan juga bila negara makmur, negara aman, hasil bumi banyak. Bila hasil bumi banyak maknanya ekonomi tinggi dan akhirnya akan melahirkan masyarakat yang bijak, pandai dan tidak ketinggalan zaman. Okey, itu maknanya kemakmuran negara, kemakmuran dan juga kestabilan. Yang ni faktor kita panggil. Faktor. Faktor. Okey Okey. Tengok sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan sosial. Yang ni kebanyakan yang mengamalkan sistem pemerintahan beraja yang diwarisi oleh Kesultanan Melayu Melaka. Benda ni kalau dah belajar dah ingat, benda ni memang daripada KMM atau Kesultanan Melayu
Melaka lagi. Dan benda ni diamalkan seluruh negeri-negeri Melayu di Semenanjung di Semenanjung Tanah Melayu. Okey, yang pertama tengok yang atas ialah sultan. Sistem pemerintahan beraja. Yang kedua pembesar dan yang ketiga penghulu. Yang ni sistem pemerintahan dan juga struktur sosial. Yang ni kita panggil peranan. Okey, baginda sebagai apa? Lambang. Ingat, lambang. Itu lambang, antaranya lambang kedaulatan, lambang keamanan. Kalau sebut lambang keamanan pun betul. Kaum kerajaan raja serta pembesar membantu pentadbiran. Okey. Okey, yang seterusnya jajahan pembesar. Pembesar ni dia akan mentadbir daerah-daerah ataupun jajahan yang telah dilantik oleh pembesar ni dilantik oleh uh, raja lah ataupun sultan. Pembesar melaksanakan tugas untuk tugas dia keamanan, kemakmuran, kestabilan dan membantu mengekalkan kedaulatan. Yang ni tugas pembesar. Pembesar ni dia banyak ramai. Pembesar dari segi apa? Jaga apa? Yang ni pentadbiran. Yang ni pertahanan. Yang ni ekonomi. Jadi dia ada tugas masing-masing untuk memastikan uh, negara tu aman dan makmur. Okey. Itu pembesar. Dan kita tahu bawah dia ada penghulu dan juga penghulu ataupun kita panggil mukim. Kampung ni paling kecil. Daerah kan. Kita ada negeri, kita ada daerah, kita ada mukim ataupun kampung. Okey. Siapa ketua dia? Ketua dia adalah penghulu ataupun kita panggil penggawa. Ketua kampung yang menyampaikan arahan daripada raja ataupun besar. Apa-apa arahan. Contohnya, raja dia nak buat istana baru. Jadi dia arahkan kepada pembesar untuk mencari rakyat-rakyat, untuk menolong untuk membuat istana baru. Jadi daripada pembesar ketua kepada penghulu, mengarahkan penghulu untuk mencari seberapa ramai rakyat untuk menolong membuat istana. Itu contoh dia lah. Daripada atas tu kepada pembesar turun kepada penghulu. Menyampaikan arahan daripada raja ataupun pembesar kepada orang kampung. Okey. Okey. Yang tu tadi di negeri-negeri. Kita kalau macam kita tahu negeri Melayu kita ni kita ada dua adat. Okey. Satu kita panggil adat Temenggung dan satu lagi adat Pepatih. Okey. Macam awak tahu, awak ingat macam ni ya. Satu je yang menggunakan adat Pepatih itu Negeri Sembilan. Yang lain di negeri-negeri Semenanjung menggunakan adat Temenggung. Okey, ingat yang tu je. Okey. Yang ni adat Pepatih. Tadi adat Temenggung. Kita panggil Sultan tu adat Temenggung. Adat Pepatih, ketua dia tak panggil Sultan. Dia panggil yang Tuan Besar ataupun yang di-Pertuan Besar. Okey. Ni nama-nama jawatan lah. Undang, lembaga, buapak, anak buah ataupun ibu sokong. Okey. Okey, apa ciri-ciri dia? Okey, tengok. Satu, mengamalkan adat Pepatih. Mengamalkan adat Pepatih. Kedaulatannya di tangan rakyat. Kalau tadi tak, kedaulatannya lambang kedaulatan sebuah negeri itu adalah sultan. Yang ni tak, kedaulatan di tangan rakyat. Bercorak demokrasi dan pelantikan dari peringkat paling bawah iaitu anak buah, diikuti buapak, lembaga, undang dan melantik yang di-Tuan Besar. Dia macam ni. Yang ni akan lantik yang ni. Yang ni akan lantik ni. Yang ni akan lantik ni. Yang ni akan lantik ni. Macam itulah. Daripada bawah akan lantik orang besar. Kalau contoh sekarang ni pilihan raya lah. Kita pilihan raya kita akan pilih YB kan. Itulah.
Daripada rakyat akan pilih lantik seseorang tu menjadi orang besar. Macam contoh Perdana Menteri. Perdana Menteri tu pun orang ramai juga yang lantik. Bukan dia sendiri yang lantik dia. Tapi bila dia dapat jawatan besar, dia akan berkuasa. Hasil daripada lantikan, hasil daripada pemilihan rakyat. Itu contohnya. Okey, ibu soko iaitu individu yang mengetahui, memahami dan menghafal adat dan asal usul keluarga. Dia terlibat secara langsung dalam pemilihan bapa. Ibu soko ni orang lama lah. Contoh orang lama yang tahu segala benda tentang adat pepatih. Jadi benda ni ibu soko ni biasanya tak ramai. Dia sebab dia antaranya dia ni orang lama, orang kalau kata orang yang datang sebab adat pepatih ni kalau awak nak tahu dia dasar daripada Indonesia. Antaranya ia ni golongan yang lama lah. Dan dia terlibat secara langsung dalam pemilihan bapa. Dia duduk di hierarki ni. Okey, faham Okey. Yang seterusnya iaitu sistem kesukuan yang diamalkan oleh masyarakat Iban, Bidayuh, Kenyah, Kelabit dan juga Kayan. Okey. Yang ni sistem pemerintahan di Sarawak lah. Cik lupa bagi tahu. So, sistem pemerintahan di Sarawak iaitu kita ada dua, sistem kesukuan dan juga sistem kesultanan. Kesukuan ni maknanya ikut kepada adat kaum masing-masing. Contohnya kalau Sarawak tu macam kita tahu dia banyak kaum kan. Bila kaum banyak maknanya adat tu banyak lah. Okey. Iban kita ada Iban, kita ada Bidayuh, kita ada Kenyah, kita ada Kelabit dan juga kita ada Kayan. Tapi dia banyak lagi sebenarnya. Yang ni di-highlightkan dalam buku teks kita. Jadi awak ingat benda ni lah. Okey, faham Okey, dan yang kedua sistem kesultanan yang dipengaruhi oleh Kesultanan Brunei. Ada juga setengah tempat yang masih dijajah oleh pihak Kesultanan Brunei. Dia ada dua. Satu tempat tu memang Sarawak ni awak tahu besar. Biasanya yang tu tempat yang tak sampai oleh sistem Kesultanan Brunei lah untuk menjajah tempat tu. Okey faham? Jadi awak ingat yang dia sistem pemerintahan Sarawak ni ada dua iaitu kesukuan dan kesultanan. Kesukuan ni ingat yang ni. Suku apa? Ada Bidan, ada Iban, ada Bidayuh, ada Kenyah, ada Kelabit, ada Kayan. Manakala kesultanan, inilah iaitu tempat yang dijajah ataupun dipengaruhi oleh Kesultanan Melayu, Kesultanan Brunei. Okey. Faham? Okey, manakala di Sabah. Okey, manakala di Sabah ada tiga, iaitu sistem kesukuan, sistem kesultanan, sistem ketua bebas. Ada tiga. Sarawak ada dua. Sarawak ada dua. Okey, tengok. Yang pertama, sistem kesukuan diamalkan oleh masyarakat oleh masyarakat Kadazan Dusun. Oleh masyarakat Kadazan Dusun. Ya. Jadi sekuan ni macam tadilah suku-suku ataupun kaum. Dia sekuan ni kalau di Sabah kita ada Kadazan, Kadazan Dusun, Muruk, Bajau. Yang ni Kadazan ni biasa kaum majoriti lah. Okey, manakala Kesultanan iaitu dipengaruhi oleh Kesultanan Brunei. Dan yang seterusnya yang ketiga itu sistem ketua bebas iaitu berlaku apabila Sultan Brunei dan Sultan Sulu lemah. Yang ni tempat yang tak boleh yang nak dipengaruhi, kalau biasa sudah dipengaruhi tapi tak kuat. Negara tempat tak kuat dan diambil oleh sistem ketua bebas. Ketua bebas ni mana dia tak berpihak pada mana-mana. Dia panggil sistem ketua bebas. Okey, jadi awak ingat ada tiga kan? Okey. Okey, selesai untuk sistem pemerintahan. Okey. Dan saya harap awak boleh tangkaplah apa yang saja. Kalau tak faham boleh uh, boleh kalau awak tak faham boleh PM saya, tanya balik dan saya akan bagi awak latihan untuk lebih faham.
Okey. Dan untuk tajuk yang seterusnya saya akan sambung untuk video yang seterusnya. Mungkin dalam masa 1 jam tu mungkin awak akan tengok dalam 2 video lah. Untuk terangkan tak faham, ulang balik. Tak faham, ulang balik. Tak faham, tanya saya. Dan untuk tajuk untuk tajuk ni uh, okey, untuk tajuk ni saya harap awak fahamlah apa yang saya terangkan. Saya ajar awak sampai sistem pemerintahan di Sabah dan saya akan sambung untuk bidang perundangan, hubungan luar, hasil bumi dan hasil alam, manfaat hasil alam dan juga sistem ekonomi. Yang ni ikut akan sambung untuk video yang seterusnya. Okey, saya harap awak faham apa yang saya terangkan. Okey. Dan dan latihan dan segala latihan saya akan bagi selepas ni. Ah, Dan saya harap awak tengok video tu kalau boleh. Saya akan buat dalam 2 jenis. Satu awak boleh download melalui Telegram. Satu lagi awak boleh tengok dekat YouTube. Awak pilihlah dua tu. Sebab saya akan gunakan Telegram. Saya tak gunakan yang WhatsApp kelas awak tu. Dan saya harap daripada orang yang grup WhatsApp tu silalah masuk ke grup Telegram. Okey. Dan setakat ni untuk pembelajaran kita bagi tajuk uh, sampai kepada ni lah sistem pemerintahan di Sabah dan saya akan terangkan untuk perundangan. Yang ni video yang kedua. Nanti akan ada. Okey. Saya akan rekod, saya akan bagi yang kedua selepas. Awak kena tengok yang ni dulu. Jangan tengok video yang kedua terus. Okey? Faham Okey, sekian. Terima kasih dan selamat menonton sekali lagi. Okey ya. Saya tonton sekali lagi lah. Okey, sekian, terima kasih.